Cik, apa? Ya, kau dah Cik, dah makan dah? makan dah. Cik datang tadi macam mana? Tadi saya datang naik motor. Cik dari mana? Saya dari satu kolej ni kat universiti kat Melaka. Di Melaka. Anak saudara saya pun ada belajar kat situ juga. Ada juga di situ. Cik ambil masa apa? Saya ambil diploma dalam syariah Islamiah. Syariah Islamiyah. Macam mana awak kos tu? Macam susah cakap. Memang susah. Cik dah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Okey, dah habis dah kan? Habis. Cik okey ke dengan keadaan bilik sekarang? Okey je, selesa je. Selesa. Panas ke? Panas tak? Okey je, tak panas. Nama saya Intan Humaira binti Muhammad Syamsi. Saya selaku kaunselor Cik pada hari ini. Cik kenapa boleh saya nama? Nama saya Syafiqah Nadira. Umur saya 20 tahun. Okey. Dan saya belajar di Kolej Melaka. Okey. Saya nak boleh saya panggil Cik dengan apa? Boleh panggil saya Syafiqah. Syafika. Cik Syafika. Syafika saja. Boleh panggil Okey, Syafiqah. Syafika saja. Okey. Cik pernah kali mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Benar, tapi sekali je. Dan sekolah penuh. Agak lama lah juga. Sekarang Cik dah semester 5 kan? Okey. Apa yang Cik faham tentang kaunseling? Boleh saya tahu sikit? Yang saya tahu pasal kaunseling ni, kita datang bila kita ada masalah. Masalah tu dekat kaunseling, itu dah saya faham. Cik, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah tentang apa itu kaunseling. Okey. Kaunseling ni adalah satu proses yang sistematik untuk mencapai matlamat antara dua orang, iaitu Cik adalah klien dan saya adalah kaunselor. Tugas kaunselor adalah untuk membantu klien untuk mencapai matlamat dalam proses ni lah. Dan segala keputusan yang berlaku dalam sepanjang proses ni adalah di atas diri Cik sendirilah. Okay. Jadi Cik ada tanggungjawab untuk Cik kongsi apa sahaja yang Cik mahu tanpa rasa takut. Cik bebas untuk meluahkan apa sahaja yang Cik mahu. Okay. Sesi jangka masa kita selama 30 minit lah. Okay. Kita juga ada etika kerasaan. Apa yang Cik kongsikan kepada saya akan kekal dalam bilik ini sahaja, tidak akan tersebar kepada individu ataupun pihak-pihak lain, melainkan melanggar 3 perkara inilah. Yang pertama adalah Encik mencederakan diri Cik, yang kedua Encik mencederakan orang lain, dan yang ketiga atas perintah mahkamah. Okey, jelas? Okey, boleh saya tahu apa yang Encik nak kongsikan dengan saya pada hari ini? Saya sebenarnya saya ada masalah dengan kawan-kawan saya. Okey. Saya ada dapat 50 orang ni classmate saya lah. Lepas tu dulu kita orang dapat, tapi sekarang masing-masing dah macam berpecah belah. Sebab saya dapat tahu yang diorang ni tikam belakang saya. Diorang apa, diorang cakap buruk belakang saya, cakap dekat orang lain, dah cinta kat orang lain. Lepas tu sejak pada tu saya macam saya dah kurang dengan, saya tak kawan sangat dengan diorang dah. Jadinya bila Cik dapat tahu yang diorang betray Cik dah kurang lah berkomunikasi dengan mereka. Betul, saya dah kurang berkomunikasi, tak cakap sangat dah. Sebabkan diorang cakap buruk saya pasal diri saya dekat orang lain. Saya jadi macam overthinking, saya nak buang. Macam saya rasa macam ada orang cakap-cakap pasal saya. Macam tak senang lah. Okey, tak senang. Tak buang pun takut, saya terparak dalam bilik, bagi seseorang. Jadi disebabkan Cik rasa kawan-kawan Cik betray Cik rasa macam takut, hilang semangat. Berapa lama Cik dah duduk, macam Cik cakap tadi Cik duduk dalam bilik kan? Okey, berapa lama Cik dah duduk dalam bilik tu? Maksudnya dah tak berkomunikasi dengan kawan-kawan. Okey, tak faham. Okey, teruskan. Dah lama dah, tapi makin teruk, mental saya jadi makin teruk dah dalam 3 minggu macam tu. Sampai banyak juga saya skip kelas sebab
balik, masih tak nak cemburu. Jadi disebabkan perkara ni berlaku, kena bincang dengan kawan-kawan, cik rasa macam hilang semangat nak belajar semua. Kalau dari segi belajar tu macam mana maksudnya? Cik fokus ke nak belajar? Saya dalam kelas memang tak fokus langsung. Sepanjang kelas tu saya main game, saya tak fokus lah persyaratan je. Tak bagi saya tak bagi tumpuan dekat persyaratan saya. Lepas tu kerja-kerja tugasan pun saya tak buat sebab saya susah nak fokus. Okey. Tadi cik kata faham. Kalau hubungan cik dengan classmate lain macam mana? Sejak benda tu jadi, saya jadi makin takut nak berkawan, saya tak berkawan dengan orang lain. Saya takut diorang akan buat benda sama dekat saya. Jadi saya takut cakap dengan kawan dengan orang. Jadi kalau dari segi jadual pemakanan tu macam mana? Jadual seharian pemakanan tu macam mana? Makan pun tak teratur sampai sebab kan saya takut nak jumpa rumah, so saya jarang keluar bilik. Makan pun dalam 2 hari sekali macam tu baru saya makan. Cik masak ke ataupun Saya beli dekat kafe dekat dengan saya dengan hostel. memang hostel cik tak boleh masak lah ke macam mana? Boleh masak tapi saya tak ada kerajinan, saya tak sempat. Saya faham keadaan cik. Jadi bila kawan-kawan yang kita sayangkan betray kita, yang kita percaya kat dia betray kita, sampai kita hilang keyakinan diri, sampai kita rasa takut nak berhubung dengan orang lain, sampai kita takut perkara yang sama berlaku kan. Kalau macam dari segi keluarga, macam mana hubungan cik dengan ahli keluarga cik? Saya dengan keluarga saya pun saya tak rapat sangat. Saya tinggal ayah saya tak ada. Lepas tu saya ada mak saya dengan kakak saya je. Saya tak rapat sangat dengan diorang sebab diorang busy, tak ada masa sangat nak luangkan masa dengan saya. Kalau encik, katakanlah encik telefon encik kan, encik beritahu encik yang encik rasa sedih dengan kawan-kawan encik, encik pergi buat shopping ke? Tak pernah lagi sebab saya takut susahkan mak saya datang daripada kerja. Macam susahkan dia kalau saya boleh tambah lagi cinta saya dekat dia. Macam saya dah kahwin selama. Bagus, cik anak yang bagus sebenarnya kan. Cik tak nak menyusahkan, tak nak membuatkan mak ayah. Tapi kalau misalnya cik, kadang-kadang kita perlukan support dan semangat daripada mak ayah kan. Kadang-kadang kalau macam kita jumpa sama-sama orang tu touch kita dah boleh rasa kita semangat kan. Kalau kita ada semangat pun kan. Cara saya, kita kalau cik cuba berhubung dengan rakan yang cik memang ada kepercayaan lagi, ataupun katakan kalau bukan dengan kawan-kawan pun cik mungkin boleh cari saudara-saudara kan. Saudara-saudara ni adalah sebahagian daripada keluarga juga kan. Cik cuba cari saudara-saudara ke sepupu-sepupu cik, kalau orang cik cakap pergilah keluar jalan-jalan yang ada dengan mereka kan. Mungkin benda tu nak melegakan cik boleh kata dengar dulu apa yang kawan cik buat ni kan. Sebab life nak semua orang kan.
kalau kita pergi kat mana-mana pun kadang-kadang ada je orang yang tak percaya dengan kita apa semua. Yang penting diri kita, macam mana kita bawa diri kita tu kan, kita macam mana kita hadapi benda tu kan, macam kena kuat kan. Sebab kalau kita memendam rasa kan, kita duduk dalam bilik, kita sorang-sorang, kita tak berhubung dengan orang lain, nanti fikiran kita asyik terfikir-fikir perkara yang berlaku kan. So benda tu agak membahayakan diri Encik kan. Encik punya pola makan pun boleh berubah, jadual harian Encik berubah, Encik sampai tak pergi kelas kan. Makan Encik pun nanti boleh merosot kan. Perkara tu agak bahaya. Jadi mungkin Cik boleh cari ahli keluarga terdekat Cik Riada. Cik ketepikan dulu sekali pasal yang Cik fikir tu, masalah yang Cik fikir tu. Cik fikir cara untuk hadapi perkara ni macam mana. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun orang kita tu mungkin ada kan. Kita pergi maksudnya macam Cik sekarang Cik dalam alam universiti kan, mungkin nanti Cik dalam pekerjaan ke, Cik mungkin hadapi dengan orang-orang yang memang hancurkan kepercayaan kita kan. Jadi mungkin Cik perlu buatkan semangat untuk kita tempuh benda ni, macam mana kita nak hadapi dengan orang-orang yang menghancurkan kepercayaan kita. Saya ingin cuba benda tu. Sebelum saya jumpa, berapa lama Cik punya perasaan? Dah berapa lama Cik macam gerak tak pergi kelas? Dengan semester ni juga dalam baik 3-4 minggu macam tu. 3 minggu ke lama juga tu kan. Macam dalam seminggu tu ada dalam 1 atau 2 hari saya tak datang kelas. Jadi hubungan dengan pensyarah macam mana? Maksudnya bila Cik tak datang kelas tu ada ke pensyarah sampai macam pensyarah bagi markah rendah ke? Saya rasa kehadiran tu pun efek juga dekat saya punya markah exam saya. Okay, saya faham. Ada apa yang saya masih dengan saya? Teruskan. Sebenarnya saya rasa semua orang tinggalkan saya sebab power saya pun siapa yang nak tinggalkan saya, masa kawan-kawan saya pun betray saya. Okay, teruskan. Saya rasa saya rasa macam saya ni tak layak untuk ada orang dengan saya. Saya ni nak rapat dengan saya rasa macam saya tak layak untuk rapat dengan orang, dengan sesiapa. Sebab setiap kali je saya rapat dengan orang tu akan tinggalkan saya. Okay, saya faham. Okay, setiap manusia Cik dalam dunia ini mereka layak bahagia, layak gembira kan. Cuma mungkin Cik terjumpa dengan orang-orang yang salah ataupun kadang-kadang bila kita terjumpa dengan orang salah tu, kita kena keluar daripada permasalahan itu kan, untuk jumpa orang baru sebagai orang yang boleh memujakan kita kan. Sebab kita manusia, kita layak bila kita layak bahagia. Kalau kita pergi main mana pun pasti ada kan perkara-perkara yang kadang-kadang orang kata boleh menjatuhkan kita, melukakan hati kita. Cuma ni macam mana kita nak handle dengan situasi itulah kan. Sebab kita tak boleh nak orang memahami kita kan. Kadang-kadang kita perlu, sebab kadang-kadang kita tak boleh orang nak memahami kita perlu memahami apa yang diri kita mahu kan. Kalau kita rasa macam kita tak boleh dalam suasana tu, kita rasa kita menggunakan dalam suasana tu,
kita selalu ditinggalkan kan, dengan belenggu kawan-kawan yang macam tu. Kita keluar daripada belenggu kawan-kawan tu, kita cari kawan-kawan yang lebih baik, yang menerima keadaan kehadiran kita kan. Sebab kita manusia, kita layak untuk diredam. Sebenarnya saya rasa saya tak percaya sesiapa dah sekarang. Sampai sebenarnya saya rasa saya dah tak percaya sesiapa sekarang ni. Sampaikan saya dalam kelas, orang ada tunggu muka saya pucat. Dan ada lah seorang ni juga ada tanya khabar pasal saya, tanya saya okey ke. Lepas tu mungkin dia nampak yang saya ni tak okey sangat. So sejak pada tu dia saja saya untuk jumpa kaunselor. Maksudnya cik masih lagi ada orang yang prihatin dengan cik kan. Aku selalu cik tu. Cik lagi nak berkongsi dengan saya? Masih tidak. Cik rasa lega sekarang? Saya rasa lega sebab saya dah luahkan semua dunia saya terpedang. Jadi saya dapat lihat bebek muka cik lebih relax, lebih tenang, lebih tegang, lebih tenang, lebih tenang. Okay. Jadi saya dapat lihat muka cik lebih relax, lebih tenang. Cik okey sekarang? Okey, saya boleh. Jadi boleh saya tamatkan sesi pada hari ini sampai sini? Okey, kita akan tamatkan sesi hari ini sampai sini saja. Jika ada apa-apa permasalahan, cik boleh datang jumpa je dengan saya bila-bila masa. Tapi berdasarkan kesimpulan saya rasa cik mungkin boleh jumpa saya lagi dalam seminggu atau 2 minggu. Okey. Terima kasih cik.